Salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya adalah berkenaan dengan kenyataan media yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Azmin Ali berkenaan dengan isu PRN Melaka. Setelah lama beliau tidak muncul dan hari ini muncul membuat kenyataan berkenaan dengan isu PRN Melaka. Dan beliau mengatakan bahawa rakyat nak kerajaan stabil dan utuh. Saya yakin dengan kematangan pengundi-pengundi di negeri Melaka ini, mereka mahu perpaduan. Mereka mahu sebuah kerajaan yang stabil. Mereka mahu kerajaan yang prihatin kepada rakyat. Mereka mahu kerajaan yang mempunyai dasar yang jelas untuk masa depan negara dan negeri. Dan kesemua kriteria ini ada di dalam Perikatan Nasional. Dan atas dasar itulah saya yakin pengundi-pengundi akan memberikan peluang kepada Perikatan Nasional untuk mentadbir sebuah ragi kerajaan negeri, iaitu Kerajaan Negeri Melaka. Datuk Seri Azmin Ali ini berbohong kepada rakyat kerana jelas kita tahu beliau sendiri adalah salah seorang daripada katak politik yang mana kita lihat beliau ini pentingkan diri sendiri, iaitu dengan melompat dan menyokong kerajaan yang ada hari ini. Kita tahu beliau juga gila akan jawatan yang mana juga kita tahu dalam jawatan itu berbagai-bagai projek dan tender yang menjadi kegilaan mereka-mereka ini untuk menjadi kerajaan, bukan untuk rakyat. Kestabilan yang ada hari ini, apa yang berlaku hari ini, yang mana kita lihat politik yang tidak menentu hari ini adalah disebabkan kamu-kamu orang yang hari ini telah pun melompat dan membentuk kerajaan. Dan akhirnya kita lihat Perikatan Nasional pun Perdana Menterinya sendiri dijatuhkan kerana kamu orang semua gila kuasa. Apa yang berlaku di Melaka ini juga adalah disebabkan oleh Bersatu dan UMNO serta Bebas. Yang mana Bebas itu adalah kata lompat. Inilah yang menyebabkan kerajaan negeri Melaka jatuh. Jangan salahkan rakyat ataupun nak mengatakan ataupun nak mengajar kepada rakyat bahawa rakyat nak kerajaan stabil dan utuh. Kerajaan PHS itu mandat yang diberikan oleh rakyat pada PRU ke-14 yang lalu. Jelas mereka nak satu kerajaan yang stabil. Kerana itu majoriti itu besar di atas kemenangan PHS itu. Dan sepatutnya PHS merintah bersama dengan parti Bersatu yang ada dalam gabungan itu. Tetapi kerana kamu orang mengkhianat, maka kestabilan politik itu tidak menentu ada di negara kita hari ini. Jadi pada pandangan saya sebagai rakyat, Azmin Ali tidak layak untuk nak menceritakan kepada rakyat kestabilan dan keutuhan. Itu yang rakyat mahu. Itu tidak tepat kerana kamu oranglah yang menyebabkan kerosakan dalam negara ini. Jadi ini pandangan saya berkenaan dengan berkenaan dengan isu itu. Dan Bersatu walaupun parti yang baru tetapi mempunyai track record yang cemerlang yang saya telah nyatakan tadi, sebuah parti yang diasaskan kepada prinsip untuk melawan rasuah dan salah guna kuasa dalam sistem negara kita pada hari ini. Okey. Bersatu tidak mempunyai track record cemerlang. Perdana Menteri Bersatu ditendang oleh UMNO. Akhirnya hari ini UMNO jadi Perdana Menteri. Jelas gagal dikatakan oleh rakyat. Itu juga. Ini adalah satu fakta yang tidak ada salahnya apabila saya katakan bahawa kerajaan Perikatan Nasional gagal yang dipimpin oleh Bersatu. Itu jelas. Jadi untuk nak mengatakan track record cemerlang, Bersatu menang. Yang mana dia punya kerusi dipertandingkan waktu bersama dengan PHS begitu banyak. Terpaksa PKR, DAP dan Amanah memberi laluan kerusi kepada parti Bersatu untuk bertanding. Akhirnya gagal dan tidak berjaya menang. Hanya menang berapa kerusi saja. Bersatu yang ada hari ini adalah geng-geng katak daripada UMNO dan juga parti PKR. Jadi track record cemerlang tidak ada. Jangan Azmin membohongi rakyat. Azmin sendiri daripada PKR. Yang mana bertanding atas logo PKR waktu itu. Kali ini kalau Azmin bertanding, kita tidak tahu apakah dia berjaya lagi nak menjadi menteri ataupun kerjaya politik beliau akan dikuburkan oleh rakyat. Jadi ini adalah jawapan saya kepada apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Azmin Ali ini. Nak katakan lagi di sini, dia kata Bersatu melawan rasuah dan salah guna kuasa.
Hari ini bersatu tuh, sebelum ini kita tahu Perikatan Nasional menjadi Perdana Menterinya adalah daripada bersatu. Apa dia yang terlaksana? Hari ini rakyat mempertikaikan badan beruniform, terutamanya polis dan SPRM. Disebabkan kita lihat kerajaan yang ada hari ini dan juga kes-kes yang ada, banyak yang melibatkan dua kementerian besar ini, yang mana kita tahu Menteri KDN-nya adalah bersatu. Jadi kegagalan demi kegagalan ini yang nak dikatakan bahawa nak memerangi rasuah dan salah guna kuasa. Maaf cakap, saya sebagai rakyat, saya lihat kemungkinan, saya tidak menuduh kamu orang yang menyandang jawatan menteri hari ini, kamu orang ini dah mendapat tender projek yang menggunakan proksi nama orang lain mungkin. Jelas ada. Jika PIHES berjaya menang pilihan raya ke-15 ini nanti, saya harap rombakkan kita punya kementerian yang besar-besar ni, seperti bukan kementerian, seperti kita tahu SPRM, mungkin polis, mungkin juga custom, immigration, yang mana beruniform ini. Dicek semula, dirombak semula. Kerana kita hari ini rakyat tidak mempercayai benda-benda ni. Jadi ini isu yang perlu kita selesaikan. Saya nak bercerita tentang isu PIHES di Melaka. Jelas, PIHES memerintah Melaka. Tahun pertama, YB ataupun ketua menteri daripada PIHES iaitu YB Adri Zahari pegang dan ambil alih. Lebihan wang cuma ada 18 juta. Setelah beliau pegang, dalam 1 tahun sudah naik dan meningkat kepada 60 juta. Itu baru tahun pertama. Ini baru ada diceritakan track record. Beliau juga berjaya membuat dana untuk Bumi Putra ini 34 juta dalam 1 tahun. Bayangkan kalau Perdana Menteri, bukan Perdana Menteri, Ketua Menteri itu daripada PIHES memegang tampuk pemerintahan itu tanpa adanya kata-kata yang melompat ini, apakah tidak senang rakyat Melaka? Itulah saya katakan, perubahan perlu ada dalam sektor kita punya pentadbiran ataupun dalam politik kita ini. Perubahan itu perlu kita buat. Kali ini orang Melaka jangan salah, kerana kita lihat apa yang dikatakan oleh bekas Ketua Menteri Melaka iaitu YB Adri Zahari ini adalah satu kenyataan yang tidak menipu, yang mana apabila beliau pegang 18 juta dan apabila beliau memegang dalam waktu setahun berjaya naik sampai 60 juta, yang mana juga kita tahu beliau tubuhkan tabung untuk Bumi Putra ada 33 juta. Di sini kita lihat kalau tidak jatuh, maka rakyat Melaka betul-betul senang. Dan kita tahu beliau juga membuat rumah-rumah untuk orang susah. Selama ini kita nak cerita isu perkauman, isu orang Melayu. Apa yang berlaku? Ini jelas UMNO pegang berpuluh tahun. Hanya ada 18 juta. 18 juta untuk satu kerajaan negeri. Inilah satu pembohongan kepada rakyat. Ini adalah yang ada di negeri. Bagaimana dengan pusat? Sebab itulah saya sebagai rakyat melihat ini bahawa di pusat juga kita perlu ada perubahan yang mana memang sukar. Kerana apabila kita lihat PIHES memerintah 22 bulan itu, banyak mereka-mereka ini menghentam PIHES untuk jatuhkan PIHES kerana mereka sudah tidak ada punca, hilang punca dalam kerajaan, dalam mereka nak bertongkat, nak mencari makan. Jadi mereka-mereka inilah yang menghasut ke sana sini bertujuan untuk menjatuhkan PIHES. Begitu juga kalau pemimpin-pemimpin yang ada dalam PIHES ini tidak mempunyai kekuatan yang kuat, maka mereka terpengaruh dengan janji-janji yang di luar. Itulah akibat kejatuhan kerajaan PIHES itu berpuncanya daripada masalah ini. Masalah janji-janji dan mungkin sedikit ugutan jika mereka tidak bersama.
Jadi kita rakyat perlu memberi sokongan yang padu kepada satu parti yang membentuk kerajaan yang kita lihat betul ke arah membela rakyat. Jangan kita dengar janji manis pilihan raya mereka ini. Ini yang berlaku. Jadi untuk negeri Melaka, kita akan lihat jika kita tidak mengubah hari ini, kita memberi lagi kemenangan seperti mana yang ada di Sabah, jangan kita menyesal kerana mereka akan mentadbir negara itu, mentadbir negeri Melaka itu nanti begitu panjang. Tempohnya 5 tahun. Dalam 5 tahun, berbagai-bagai. Jadi nakkah kamu melihat negeri itu dirompak oleh mereka-mereka ini? Kenapa kerajaan itu jatuh? Adalah disebabkan kerakusan mereka. Jadi untuk pengajaran kepada negeri-negeri lain, untuk pusat juga, untuk PRU ke-15 ini nanti juga, kita rakyat perlu ubah ini. Kita dah tahu negara kita ini dirompak oleh pemimpin-pemimpin yang daripada parti yang memerintah kerajaan yang ada hari ini. Kita masih nak lagi mereka. Atas sebab apa? Duit-duit itu yang ada di kerajaan itu, termasuk membayar gaji mereka itu, duit kita, duit rakyat. Duit atas cukai-cukai, duit yang disatukan. Duit hasil bumi negara kita ini. Bukan duit menteri. Bukan duit-duit pembesar-pembesar ini. Mereka dah laungkan isu kaum, isu agama. Ingat, duit ini parti punya. Jadi itulah yang saya katakan. Jadi mereka-mereka ini membohongi rakyat apabila masuk pilihan raya demi untuk mereka mengukuhkan kekuatan kuasa politik mereka yang mana tidak menguntungkan rakyat. Mereka hari ini turun ke gelanggang untuk nak membuat ceramah apa semua. Rakyat tahu tak? Apakah mereka ini menggunakan dana parti mereka? Mereka menggunakan jentera yang ada dalam kerajaan. Ingat itu duit mereka punya. Tak naklah saya nak katakan. Tapi boleh dikatakan, ingat duit bapak dia orang punya. Ada yang kita lihat sampai pakai helikopter turun. Ini adalah satu yang kita lihat dah salah. Tetapi bagaimana kita rakyat nak membuang mereka ini? Kerana hari ini mereka dalam kekuasaan. Caranya adalah dengan kita harus mengubah dalam peti undi kita. Yang mana kalau PRN seperti di Melaka ini kita harus ubah. Kalau PRU nanti kita harus ubah. Jika kita rakyat nak membiarkan, kita cakap kita ini sudah putus asa melihat apa yang dah berlaku, kita juga akan bersalah nanti. Kerana kita tidak memberi mandat yang terbaik kepada rakyat. So inilah pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. Walaupun tidak panjang, saya harap dapat membuka minda kita rakyat supaya jangan kita memilih nih pemimpin-pemimpin yang menipu dan membohong serta merompak duit rakyat. Akhirnya mereka jual isu kaum dan agama yang mana tidak memberi sedikit pun manfaat kepada kita sebagai rakyat Malaysia. Dan mereka fikir Malaysia ini mereka punya. Ini Malaysia bukan ahli politik punya. Mereka ini kita lantik menang pilihan raya agar boleh memimpin negara. Tetapi rupa-rupanya kita dah melantik orang yang salah. Rupa-rupanya penyamun, penipu, perompak dan juga perasuah serta salah guna kuasa. So inilah pencerahan saya. Sekian, terima kasih.